Di luarannya saya agak tenang supaya tidak membuatkan keluarga saya panik. Di dalamnya saya gemuruh. Tetapi saya telah berjaya untuk mengawal perasaan saya ketika berdepan dengan keluarga dan memberitahu isteri dan keluarga anak-anak saya yang ada di rumah bahawa saya telah disahkan positif dan malam nanti akan diambil oleh ambulan untuk pergi ke hospital. Coronavirus atau COVID-19 mula melanda China pada awal Januari tahun ini. Ketika itu, satu dunia memberikan tumpuan penuh kepada negara tersebut dan juga beberapa negara di sekitarnya. Ketika dunia merasakan COVID-19 sudah sampai ke penghujungnya, tanpa disangka, tanpa diduga, beberapa negara tewas dilanda virus maut ini. Malaysia juga tidak terkecuali. Untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Ketika ramai rakyat Malaysia menyangka COVID-19 hanya mengancam Wuhan, ramai di antara kita meneruskan aktiviti seperti biasa. Ada yang masih sibuk membeli belah, melancong ke China dan Eropah. Ketidakpatuhan kita akhirnya membawa satu tragedi hitam. Gelombang kedua coronavirus datang tanpa belas ihsan, tanpa mengira usia, kaum dan agama. Bayangkan ketika 1 Mac 2020, hanya 33 orang disahkan COVID-19. Namun 20 hari kemudian, gelombang kedua melonjak angka itu sebanyak 97% kepada 1,306 orang. Maka pada 16 Mac lalu, kerajaan tiada pilihan lain apabila mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Rakyat diarahkan duduk di rumah. Namun kedegilan segelintir kelompok individu menyebabkan polis memulakan operasi besar-besaran sebelum dibantu anggota tentera. Mesejnya mudah. Rakyat Malaysia perlu duduk di rumah. Namun yang pasti, krisis COVID-19 bukan hanya memberi kesan kepada kesihatan semata-mata. Ia turut membawa berita buruk kepada ekonomi dunia dan Malaysia. Puluhan industri kini sedang berdepan dengan situasi getir. Setakat awal Mac lalu, sektor pelancongan sudah mencatatkan kerugian lebih 3 bilion ringgit. Tempahan penerbangan jatuh 70%. Tempahan hotel juga menyaksikan lebih 160,000 pembatalan bilik. Akibatnya, MAS menawarkan cuti tapang gaji kepada 13,000 kaki tangannya. AirAsia dan Malindo pula melakukan pemotongan gaji sebanyak 50%. Lebih membimbangkan, pakar-pakar menjangkakan 100,000 rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan angkara COVID-19. Apabila kita mendengar berita berkenaan COVID-19 ni, saya rasa seawal Januari lah kan. Pada ketika itu, of course, apa yang kita dengar pada ketika itu adalah situasi di China dan kesannya terhadap rantaian perniagaan lah, memandangkan negara China ni sebagai sebuah kuasa ekonomi kedua terbesar selepas Amerika Syarikat, dan selepas mereka join WTO, World Trade Organization, daripada 2001 sehingga sekarang. Jadi dia punya tahap kesinambungan atau tahap terangkumnya ekonomi global dengan China ni sangat-sangat rapat. Jadi COVID-19 pada ketika itu dianggap akan berkesan terhadap rantaian perniagaan lah. Tapi naratif tu dah berubah bila dah masuk pada bulan Februari dan hingga sekarang, dan minggu lepas pihak WHO, World Health Organization, telah pun mengumumkan
COVID-19 ini sebagai suatu pandemik. Dan kita dapati stock market dan sebagainya telah merudum dengan begitu teruk sekali. Jadi naratif ini dah bertukar kepada kelemahan ekonomi secara peringkat global. Bila kita tengok reaksi oleh kata tu pasaran saham, pasaran bond, ia seolah-olah menggambarkan ekonomi itu dah macam meleset. Jadi saya rasa tak perlu risaulah nak sebut perkataan meleset ni. Yang penting apakah tindakan seterusnya. Dan kalau kita tengok kitaran ekonomi pun, kali terakhir negara mencatatkan kemelesetan adalah pada tahun 2009. Sebelum tu tahun 98, sebelum tu 1985. Kita perhatikan, setiap 10 tahun tu ada dia punya satu kemelesetan ekonomi. Dan kalau dalam ayat Al-Quran pun ada sebut juga dalam surah Yusuf kan, ayat 47, 48, 49 dengan jelas menyatakan tentang 7 tahun kitaran ekonomi. 7 tahun naik, 7 tahun menurun dan naik balik. Signal tu dah ada. How low can it go? Berapa rendah dia akan pergi tu? Of course kita tak pasti. Tapi kalau kita tengok, saya suka tengok empirical evidence lah. Bukti-bukti empirical. Kalau kita tengok kemelesetan ekonomi pada tahun 2009, KDNK kita menguncut 1.5%. Tahun 98 teruk. Penguncupan tu negatif 7.4%. 85, 1%. Maksudnya penguncupan 1%. Jadi, paling teruk yang pernah kita alami adalah tahun 1998 lah. Pada tahun itu juga kita berjaya membetulkan keadaan tu. Jadi, saya rasa akan datang ni pun sepatutnya dengan track record yang ada ni sepatutnya boleh dikekalkan lah. Cuma of course kita tak tahu dia punya berapakah kalau berlaku lah kemelesetan ekonomi tu, berapakah dia punya kadar penguncupannya tu. Namun sebelum Malaysia memulihkan ekonominya, Malaysia perlu memulihkan kesihatan rakyatnya terlebih dahulu. Salah seorang pesakit COVID-19, Arifin Mamat, yang kini disahkan sembuh, berkongsi detik cemas saat berdepan virus maut ini. Saya mendapat berita itu daripada seorang doktor dari Pusat Kesihatan Daerah Gombak, Setia. Jadi beliau telah memberitahu saya bahawa sampel yang telah diambil 2-3 hari sebelum itu didapati positif. Jadi beliau juga telah memberitahu saya malam nanti sebuah ambulan akan tiba untuk membawa saya ke hospital Sungai Buloh. Di luarannya saya agak tenang supaya tidak membuatkan keluarga saya panik. Tetapi di dalam tu kita tak boleh tipu. Dia datang juga perasaan gugup, gemuruh, risau. Tetapi saya telah berjaya untuk mengawal perasaan saya ketika berdepan dengan keluarga dan memberitahu isteri dan keluarga anak-anak saya yang ada di rumah bahawa saya telah disahkan positif dan malam nanti akan diambil oleh ambulan untuk pergi ke hospital. Saya memang bersikap positif secara personalnya, ya, saya seorang yang positif. Tetapi bila dalam keadaan begitu, saya percaya ujian yang saya terima itu ada sebabnya, ada hikmah di sebalik ujian yang saya terima. Jadi saya reda dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa setiap penyakit yang kita dapat itu hanyalah daripadanya dan ada penyembuh dan penyembuhan itu pun daripadanya. Dan saya telah membuat nekat jugalah setiap hari di hospital itu sekurang-kurangnya saya akan selesaikan membaca Al-Quran 1 juzuk. Jadi inilah di antara yang memberi sumber kekuatan kepada diri kita, kita banyak berdoa kepada Allah. Dan di samping itu, saya juga membuat keputusan untuk berkongsi hari-hari saya di hospital itu melalui Facebook saya. Dan tanpa saya duga telah menjadi viral. Mungkin orang suka baca sebab saya bersikap terbuka mengenai apa yang saya lalui. Jadi sebagai pesakit jantung, risiko bila ada kuman virus ini lebih tinggi. Jadi saya mengambil langkah untuk
menguatkan daya tahan badan saya itu dengan membuat exercise. Setiap hari di dalam ward itu saya membuat exercise sehingga saya berpeluh. Dengan memakan makanan-makanan yang sihat-sihat seperti buah-buah, dan meminum air banyak-banyak, dan menjaga tidur supaya cukup tidur, dan mengambil wuduk, sentiasa berdoa kepada Allah. Dan inilah di antara apa yang saya lakukan di dalam ward. Dan jangan lupa, ward itu ada 4 orang semua termasuk saya yang semuanya positif. Jadi di situlah kita juga mengambil langkah-langkah kesihatan lain untuk jaga-jaga supaya kita dapat kawal daripada virus baru masuk lagi pada diri kita. Jadi setiap kali saya pegang tombol pintu contohnya, saya akan sanitizekan tangan saya. Di rumah ni pun saya mengambil langkah masih berjaga-jaga kerana belum tentu. Saya tanya doktor sama ada pesakit yang telah sembuh ini boleh dijangkiti semula oleh virus ataupun tidak. Belum berlaku di Malaysia, tetapi di negara lain, di negara China contohnya, ada fakta yang mengatakan lebih kurang 10% pesakit yang telah sihat boleh dijangkiti semula oleh virus ini. Jadi saya masih lagi mengambil langkah berjaga-jaga. Apa yang pasti, tanggungjawab untuk memerangi COVID-19 bukan hanya terletak di tangan frontliner kita seperti doktor, jururawat, polis dan askar semata-mata. Ia perang melibatkan kita semua. Kita perlu duduk di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sehingga kini, vaksin untuk COVID-19 masih belum ditemui. Jadi siapa dapat meramal atau menjawab bilakah virus maut ini akan bertemu dengan titik noktahnya? Pada seluruh rakyat Malaysia, kekal bertenang. Dengarkan nasihat dan saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Perdana Menteri sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Marilah kita bersama-sama mengharungi dan melepasi detik sukar ini. Saya Ridauddin Daud bersama rakan setugas Nurul Ridwan Nur Asyaha, Liza Mokhtar serta juru kamera Muhammad Kawim, Muhammad Amin melaporkan untuk Sinar Harian.